Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada murid kelas 2 akrab. Selamat pagi, Cikgu Faan. Selamat pagi. Selamat pagi, Cikgu Farhan. Selamat pagi. Okey, kita akan masuk darab buang hari ni. Boleh buka buku teks muka surat 29. 29. Ya, 29. Dah, Cikgu. Okey, sekejap ya. Dah siap, Cikgu. Okey. Okey, dekat muka surat 29 ni, okey, kita tengok ada tajuk dia darab buang. Okey, sebelum ni kita belajar tolak dengan tambah. Okey, hari ni kita dah masuk darab. Esok kita akan tengok bahagi pula. Okey, dalam ni dia tak ada buah nangka buah nangka. Okey, buah nangka yang telah dikeluarkan isinya dimasuk dalam paket kan. Okey, jadi ada banyak dia letak dekat sini iaitu 6 paket. Okey, satu paket semua harga dia RM8. Setiap satu paket ni harganya RM8. Okey, jadi dia soalan yang ditanya, berapakah harga 3 paket nangka? Okey. Jadi orang tu datang beli nak beli 3 paket lah. Okey, jadi okey, jadi kita boleh gunakan, macam mana kita nak kira berapakah jumlah harga dia. Okey, dia dalam buku teks ni ada bagi 2 option lah. Okey, 2 pilihan. Okey, kalau sebabnya ini melibatkan jumlah yang sikit je iaitu 3 kan. 3 paket yang berharga RM8 setiap satu. Jadi cara yang pertama kita boleh gunakan kaedah darab lah. Okey, 3 paket. Maksudnya 3 paket. Okey, 3 paket nak darab dengan RM8. Iaitu RM8 setiap satu. Okey, jadi kita akan gunakan bentuk lazim seperti yang ditunjukkan dalam buku teks ni. Okey Okey, jadi bentuk lazim dia macam ni lah. Sama juga macam tambah dengan tolak. Sebelum ni cikgu tak tekankan sangat kan untuk darab. Jadi ini cara dia. Kita letak duit yang ni di atas dahulu. Kemudian darab dengan 3. Okey. Kemudian kita darab je lah ke bawah, daripada atas ke bawah, iaitu 8 darab 3. Okey, dalam sifir ini kita guna sifir 8 lah sebabnya ini kan 3 ni, kalau kita tengok dekat ayat matematik ni, okey, 3 ni ialah 3 kumpulan. Okey, ada 3 paket. 1, 2, 3 paket. Okey, setiap paket tu ahli itu iaitu RM8. Harganya RM8. Ini RM8, ini RM8, ini RM8. Jadi sifirnya sifir 8 lah. Okey. Jadi kalau sifir 8, 3 darab 8, maka kita tengok dalam sifir tu jawapannya ialah 24. Okey, 24. Cuma bezanya kat sini kita kena tambah RM lah. Okey, kalau darab biasa dia jadi macam ni lah. 8 darab 3 sama dengan 24. Macam tu. Okey. Cuma ini kalau duit biasa. Kalau duit biasa pula. Ini nilai biasa. Maknanya kalau yang wang dia tambah RM kat depan ni. Jadilah duit. Okey. Ataupun cara yang kedua iaitu kita boleh tambah. Sebab kalau ingat semula darab ni kan ialah tambah berulang. Okey, tambah berulang. Okey, jadi dia berulang-ulang tambah. Ini
RM8 tambah RM8 tambah RM8. Dia nilai yang sama ditambah berulang kali. Jadi kalau kita tambah 8 tambah 8 tambah 8, sama juga jawapan dia, iaitu 24. Sama macam ini. Macam sifir ni. Okey. Jadi dua cara lah, iaitu kita menggunakan bentuk lazim darab dan juga menggunakan tambah. Okey, untuk nilai yang sedikit, kita bolehlah gunakan tambah ni. Tapi kalau dah sampai banyak, kita tetap kena gunakan darab. Okey. Okey, kita tengok contoh. Jadi jawapan dia inilah. 3 darab RM8 sama dengan RM24. Okey. Jadi harga 3 paket nangka ialah RM24. Okey, kita tengok yang kedua. Yang ini ada kereta mainan pula. Okey, satu kereta mainan harga dia ialah RM5 kat sini. Satu kereta mainan Jeep ni harga dia RM5. Okey. Kalau ada 4 kereta mainan, berapakah harganya? Itu. Jadi kita boleh gunakan, yang pertama sekali kita guna darab lah. Okey, 4 kereta mainan nak darab. Allah, sorry. Tak mahu padam. Okey. 4 kereta darab dengan RM5 harga dia setiap satu. Berapa jumlah dia? Okey. Maknanya kat sini cikgu ada kereta ni kereta. Buruk sikit lah. Okey, ni ada 4 kereta. Setiap satu ni RM5. Jadi berapa harga dia sebenarnya? Berapa duit yang kita perlu bayar? Okey, jadi kita kena darab 4 kan? Okey, jadi kalau dalam bentuk ayat matematiknya kita letak 4 darab RM5 sama dengan berapa kan? Okey, bila kita nak susun dalam bentuk lazim, kita letak RM5 tu di atas, macam ni. Okey. Sebab dia nak letak RM tu kat atas tu. Okey, jadi kalau 4 darab 5 ke 5 darab 4 ke, dia ialah benda yang sama je lah. Kalau tengok dalam sifir 5, 4 darab 5 sama dengan 20. Kalau dalam sifir 4, 5 darab 4 pun jawapannya 20 juga. Okey. Jadi macam kita dah belajar sebelum ni, jadi benda ni ialah benda yang sama. Cuma kalau bentuk dia bentuk berlainan lah. Tapi kalau dalam bentuk lazim, kita darab lah mana-mana pun, dia akan dapat jawapan yang sama. Okey, jadi yang nak buat bentuk lazimnya, macam ni lah bentuk yang kita buat. Sama juga macam tambah dan tolak. Okey, dia tak macam bahagi lah, bahagi lain sikit. Okey, dia darab ke bawah. 5 darab 4, 5 darab 4 dapat 20, letak di bawah. Okey, cumanya sifar ni kena letak di bawah 4 lah. Okey, dia selari dengan 4 ni. Dan 2 di sebelah dia. 2 ni dah kira masuk rumah puluh lah. Okey. Okey. Cara yang keduanya ialah kita dalam ni dia tak tunjuk yang tambah berulang dia sebenarnya kita boleh guna tambah berulang je lah ni tapi ni dia gunakan itu garis nombor. Okey, dia gunakan garis nombor. Dia macam tambah berulang jugalah. Okey, dia ada mula daripada RM0, dia kira tambah RM5. Kemudian dia tambah RM5 lagi. Jadi 5 tambah 5 jadi 10 kat sini. Tambah RM5 lagi. Jadi RM15. Tambah RM5 lagi. 4 kali tambah 4 kali tambah. Dapatlah jawapan dia RM20. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan RM20. Jadi 4 unit kereta tersebut, setiap satu harga RM5. Jumlah yang kita perlu bayar ialah RM20. Okey. Okey, ada soalan setakat ni?
ada Tak. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Alright. Ini ialah buah naga buah naga yang diletakkan di dalam bakul. Okey. Jadi kumpulannya ialah bakul tu lah. Okey. Sekarang ada 6 bakul, ada 6 kumpulan. Dalam setiap bakul tersebut kita bukan nak tengok bilangan buah, tapi kita nak tengok harga setiap bakul. Okey, harga setiap bakul RM10. Okey, RM10, RM10. Okey, ada 6 bakul. Jadi berapa jumlah harga 6 bakul buah naga? Okey, kita bukan nak tengok bilangan buah naga, kita nak tengok harga dia okey, jadi ada 6 bakul, 6 kumpulan darab dengan ahlinya setiap bakul tu RM10. Okey, 6 darab 10 lah. 6 darab 10 sama dengan berapa? Okey, jadi kita boleh tengok sifir 10 kalau macam ni. Okey. Tapi bila masuk dalam bentuk lazim, dia akan terbalikkan letaknya RM tu letak di atas darab dengan 6. Okey. Sebab boleh je kalau nak buat macam ni. 6 darab RM10 tak ada masalah. Tapi macam pelik lah bentuk dia kan. Okey. Jadi kalau tengok di sini okey, dia mesti ada bahagian macam ni lah kalau cikgu pecahkan kepada sa pada puluh. Okey. So ada 1 sifar 6. Okey, ni depan ni ada RM. Darab. Okey, berapa jawapan dia? Okey. Jadi ada 2 cara kat sini sama ada kita tengok sifir terus dapat jawapan dia kan. Macam sifir 10 ke 10 kita tengok 6 darab 10 berapa. Dia akan dapat 60. Ataupun sifir 6 kita tengok 10 darab 6 berapa. Dia akan dapat 60. Sama ada sifir 10 atau sifir 6. Okey, yang keduanya kita akan gunakan darab bentuk lazim ni lah. Okey, macam sebelum ni kita tak pernah belajar benda ni. Okey, yang ini mungkin akan dimasukkan tahun 3 ni. Tapi cikgu kenalkan awal-awal ni Jadi kamu kena tahu sifir 6 ni lah Okey, cuba dia akan cara dia macam ni. Kita akan buat darab rumah sa dahulu. Okey, rumah sa dahulu. Okey, sifar darab 6. Berapa sifar darab 6? Sifar darab 6. Berapa sifar darab 6? Kamu kena tahu sifar darab 6. Sifar kan. Okey, kita belajar apa benda yang darab dengan sifar dia akan jadi sifar. Okey, sifar. Tulis sifar di bawah tempat sifar ni. Tulis di sini. Okey, tulis di sini. Okey, kemudian selesai rumah sa, rumah puluh pula macam tambah lah. Lepas kita buat rumah sa, rumah puluh lah. Tapi kalau kita darab dengan tolak, kita akan tengok ke bawah ni sahaja tau. Tapi untuk darab, dia lain. Dia kita silent. Apa dah pemadam ni? Tak nak padam ni. Okey. Okey. Untuk darab, kita akan tengok dia akan menjadi macam ni. 1 ni bukan darab tak ada apa-apa. Dia akan 1 akan darab dengan 6 di sini. 1 darab 6. 1 darab 6 jadi berapa? Ada jawapan? 1 darab 6. 1 darab 6 jadi 7. Itu tambah Halma. 1 tambah 6 jadi 7. 1 darab 6 jadi berapa? Ada 1 kumpulan, dalam tu ada 6 bola. Jadi berapa bola semuanya? 6. 6 sajalah. Okey, bagus Kisha. Okey, 1 darab 6 sama dengan 6 lah. Ada satu kumpulan, dalam tu ada 6 bola, jadi semua bola ialah 6 lah. Okey, 1 darab 6 dan dia dituliskan di bawah 1 ni. Di bawah 1 ni tulis 6. Maknanya di tempat puluh ni lah. Nampak susunan dia. Daripada 1 ni darab 6 patah balik tempat puluh ni 6. Jadi
Jawapan dia ialah RM60. Ini cara darab kalau melibatkan 2 digit. Macam tadi kat atas tu 1 digit je kan. Macam ni dia 1 ke bawah terus. Tulis terus jawapan kat bawah. Yang ini kalau ada 2 digit, ada 1 dengan sifar. Jadi kita kena darab sar dulu. Sifar darab 6 sama dengan 6, turun ke bawah. Kemudian ambil nombor 10 pula, darab dengan 6 juga. 1 darab 6, letak jawapan di bawah rumah 10. 6. Dapat RM60. Okey? Boleh Okey. Jadi harga 6 bakul buah naga ialah RM60 lah. Okey. Soalan seterusnya iaitu 10 darab 9. Okey, ini dia tak ada gambar-gambar dah, dia terus bagi soalan je. 10 darab 9. Okey, 10 darab 9 ialah tengok bila dia tulis dalam bentuk lazim, dia akan letakkan RM dulu di atas. Walaupun RM ni ialah nombor selepas 10 kan, kalau ikutkan kita akan buat 10 darab 9 lah kan, RM. Tapi untuk wang ni kita akan letakkan ringgit tu di atas. Dia tak kisah sebenarnya 10 darab 9 ke 9 darab 10. Kalau pengiraan dia akan dapat jawapan yang sama. Tapi kalau bentuk, kalau tengok ayat matematik, bentuknya lain lah. Kalau 10 darab 9 ataupun 9 darab 10, bentuknya lain. Tapi bila dalam pengiraan, jawapannya akan dapat sama. Okey, sebab itu dalam pengiraan ni dia akan boleh ubah kedudukan ringgit dengan bilangan 10 tu. Okey, jadi sama jugalah macam tadi. Sama juga macam tadi. Sekejap, cuba padam dia ni. Tak mau hilang pula dia. Sekejap Kenapa tak nak hilang ni? Hilang pun. Okey, sama juga macam tadi. Kita akan darabkan 9 ni dengan sifar. Okey, 9 darab sifar dia akan jadi sifar tulis kat bawah ni. Nampak macam tadilah. Okey. Apa benda yang darab dengan sifar dia akan jadi sifar. Kemudian 9 ni dia akan darabkan dengan 1 ni pula. Ya. Saya nak pergi toilet jap. Boleh. Nanti kalau terlepas ni tengok rakamannya. Okey, 9 ni dia akan darab dengan 1 ni pula. Okey, 9 ni daripada tempat sar ni. Dia akan rentas masuk ke 10. Okey, 9 darab 1 ialah 9 lah. Semua yang darab 1 akan dapat jawapan nombor tu balik. Kan? Ingat dia punya kaedah tu. 9 darab 1, kemudian tulis jawapan dia di tempat 10, 9 ni. Jadilah jawapan dia RM90. Okey, itu kaedah darab bentuk lazim untuk darab. Okey, kalau melibatkan 2 digit. Dia tak sama macam tambah. Kalau tambah kita tengok straight je. Kat rumah puluh, rumah sar, dia tak boleh rentas-rentas macam ni. Tapi untuk darab dia akan merentas tu je. Okey. Jadi ataupun cara kedua ni, ni cara yang cikgu pernah ajar dulu lah ni, kan. Kalau 10 darab 9, kita akan ambil nombor 9 ni dan letakkan sifar tu di belakang. Okey. Ambil balik semua nombor 9 ni, letak di jawapan. Kemudian kita ambil sifar di 10 ni, kita letakkan di belakang 9 ni. Jadilah RM90. Okey. Jadilah 10 darab 9 sama dengan RM90. Tengok dalam kotak yang semut ni kan, Queen semut ni, dia kata kira 5 darab RM10 dan 10 darab RM5. Okey, bentuk dia berlainan. 5 darab RM10 ni ialah 5 benda. Yang ni ada 5 kalau kata bakul kan, 5 bakul. 5 bakul, dalam dia ada harga setiap bakul tu RM10. RM10 sampai sini. Kalau yang 10 ni pula ialah 10 bakul.
Banyak ni. Aduh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10. Tapi harga setiap bakul ni RM5. Yang atas ni ada 5 je bakul tapi harganya RM10. Yang bawah ni ada 10 bakul tapi harganya RM5 setiap bakul. Itu beza dia. Tapi kalau kita ambil semua bakul ni, harganya akan jadi sama. Okey, 5 darab 10 ni semuanya harganya RM50. Tak nampak? Semuanya RM50. Okey, kalau yang 10 bakul ni pun semuanya akan harga RM50 juga. Cuma bentuknya berlainan lah. Bentuknya dekat sini ada 10 bakul, banyak lah. Tapi harga dia lebih murah, RM5. Yang ini 5 saja bakul tapi setiap bakul tu harga RM10, mahal. Tapi dah bakulnya sikit, mahal pula. Tapi harganya semuanya RM50. Itulah beza dia. Kalau kita buat pengiraan dalam bentuk lazim, dia akan dapat jawapan yang sama lah. Kalau kita letak nombor tu di atas ke, duit tu di atas ke, di bawah ke, dia akan dapat jawapan yang sama. Tapi dia punya bentuk berlainan tu, dia kata bentuk dia berlainan bila kita buat dalam bentuk lukisan ni, kita akan nampak bentuk dia. 5 darab RM10 ni macam mana bentuk dia? Macam atas ni lah. Kalau 10 darab RM5 macam bawah ni. Itu itu sahaja dia punya perbezaan dia lah. Okey. Okey, ada soalan nak tanya ke? Ada soalan Okey. Jadi kamu kena faham dia punya ni lah. Ini semua basic daripada yang kita belajar hari tu lah, yang daripada kita belajar darab itu kan. Yang depan tu ialah kumpulan, yang selepas kumpulan tu ialah ahli ni. Yang 5 ni ialah kumpulan, yang RM10 ni ialah ahli. Cuma bezanya sekarang ni ahli tu ialah duit. Kalau sebelum ni kita belajar ahli tu ialah bilangan benda dekat dalam apa? Dekat dalam kumpulan tu. Tapi sekarang kita tengok bukan benda yang dalam kumpulan tu, tapi kita tengok harga setiap kumpulan tersebut. Itu sahaja beza dia untuk darab wang ni. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa, cikgu nak selepas ini kamu ni lah darab. Jadi benda darab ni akan digunakan, sifir tu akan digunakan sampai topik-topik yang seterusnya. Sebab itu cikgu kata kita kena hafal sifir ni. Sebabnya dalam wang pun ada darab sifir. Ada darab, ada melibatkan sifir. Nanti lepas ni pun ada lagi melibatkan darab. Okey. So kena mahir lah dengan darab ni supaya kita boleh belajar topik-topik yang lain. Lepas ni bahagi pun melibatkan sifir juga, sifir bahagi dan sifir darab. Okey. Jadi ini latihan muka surat 30. Okey, cikgu nak kamu buat dalam buku tulis macam biasalah. Okey, buku latihan 30 ni. Okey, dan cikgu akan sediakan tapak dekat dalam GC dan juga boleh hantar dekat Telegram. Okey, ikut mana kesesuaian kamulah. Okey. Okey, jadi kita ada 5 minit lagi untuk kamu buat. Okey, sebelum tu isi kehadiran dulu sekejap. Attendance? Ya, sekejap Okey, boleh isi kehadiran. Ini kita ambil M5. 6, sorry. 6. Ambil M6. Okey, siapa yang dah isi boleh left dan sambung buat latihan tu dekat dalam buku. Okey, nanti hantar dekat Telegram atau hantar dekat GC, cikgu sediakan tapak. Isi kehadiran dulu baru boleh left. Cikgu and Okey, sama-sama Ethan. bye everyone. Bye every teacher. Okay. Stay safe. Bye. Okey, bye-bye.